Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini, cikgu akan masih lagi mengajar kamu bab 2 iaitu asas nombor. Okey, seperti yang kamu belajar dengan cikgu sebelum ni, kita dah belajar mengenali tentang nombor-nombor yang berada dalam asas nombor. Contohnya asas 2, asas 3, asas 4, asas 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Dan kamu dah mengetahui digit-digit yang ada dalam asas-asas yang tersebutlah. Okey, seterusnya cikgu telah mengajar kamu berkenaan dengan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor sesuatu asas. Dan seterusnya juga cikgu ada uh, bagi tahu kamu macam mana nak cari nilai digit. Nilai digit bagi sesuatu digit dalam sesuatu nombor. Dan juga cikgu dah mengajar kamu berkenaan dengan penukaran sesuatu asas kepada asas 10. Contohnya nombor 42 asas 5. Okey, 42 asas 5 nak tukar kepada asas 10. Kalau kamu tengok, kalau kamu ingat lagi yang cikgu buat jadual yang ada nombor, nilai tempat di bawah dia, itu adalah kaedah pencerakinan. Okey, untuk jadual tu. Jadi kamu kena ingatlah. Okey, untuk hari ini cikgu akan mengajar kamu berkenaan dengan penukaran nombor dalam asas 10. Okey, asas 10 sahaja kepada asas lain. Okey, asas lain ni asas apa? Asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi maksudnya dekat sini daripada suatu nombor asas 10, kita nak tukar kepada asas 2 atau 3 hingga 9. Okey, jadi kaedah apa yang kita nak guna? Kalau sebelum ni, kalau asas-asas lain nak tukar kepada asas 10 tu, kita guna kaedah jadual. Okey, jadual lepas tu kita cerakinkan. Maksudnya kita darab tambah keseluruhannya. Tapi untuk kali ini kita nak guna kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah pembahagian berulang. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama dekat sini adalah 563 asas 10. Nak tukar kepada asas berapa? Nak tukar kepada asas 5. Okey, dekat sini cikgu dah ada buat jalan kira sikit. Okey, macam mana nak buat pembahagian berulang? Okey, kita bahagi dalam bentuk macam ni. Kita buat garis ke bawah, lepas tu kita buat silang. Okey, 563 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan asas yang kita nak dapat. Okey, kalau asas 10 nak tukar kepada asas 5, mesti dibahagikan dengan 5. Tapi kalau kita nak tukar asas 10 kepada 3, asas 3 mesti dibahagikan dengan 3. Okey, jadi cikgu nak tunjuk dulu step by step macam mana kita nak buat kaedah pembahagian berulang. Okey, dekat sini kita ambil 563 dibahagikan dengan 5. Okey, bahagi untuk kali pertama. Bahagikan dengan 5. Okey, 563 bahagi 5. Okey, dekat sini diminta jangan menggunakan kalkulator. Mesti bahagi dalam bentuk lazim. Mesti congak. Okey, sebab apa? Sebab kita nak dapatkan baki. Kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan atau pecahan. Jadi agak sukar untuk kamu kenali baki tersebut. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk dekat sebelah ni lah. Okey, dekat sebelah ni, dekat sini cikgu dah buat 563 bahagi dengan 5. Okey, cikgu ulang balik macam mana nak bahagi secara lazim. Okey, dekat sini kita ambil 5 darab dengan berapa dapat 5 dekat sini kan. 5 darab 1, 5. Jadi baki dia kosong. Kita turunkan digit 6. Lepas tu kita darab lagi. 5 darab dengan berapa dapat 6. Yang paling terdekat 5 darab 1 lah kan. 5 darab 1, 5. Jadi baki akan tinggal 1. Seterusnya digit pada nombor tersebut turunkan 3 tersebut. Jadi 13 kesemuanya. 5 darab berapa? 13. 5 darab 2, 10. Jadi baki dekat sini ada 3. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Jawapan di atas, baki di bawah. Jawapan di atas tulis pada nombor di bawah ni. Nombor 563 tulis dekat bawah ni. Baki kita tulis di sisinya. Okey, di sebelah dia. Okay, di sebelah dia 3. Jadi seterusnya kita kena bahagikan sampai dia tinggal kosong. Okey, sampai dia tinggal kosong baru kita stop. Okey, jadi 112 ni kita bahagikan pula dengan
5. Itulah kaedah pembahagian berulang tau. Pembahagian berulang ni maksudnya kita bahagi berulang-ulang kali sampai jawapan dia tinggal sifar. Okey, jadi 112 kita bahagikan dengan 5. Okey, yang bawah ni pula kita buat bahagi. 5 darab 2, 10. Jadi baki dia 1. 5 darab 2, 10 lagi. Jadi baki dia 2 di bawah. Okey, saya harap kamu dah tahulah macam mana bentuk lazim yang kamu bahagi tadi, yang kamu belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi jawapan di atas 22, baki di bawah 2. Tulis dekat ni balik lah, sini. Okey, jadi 22 dekat sini, baki di sebelah 2. Okey, seterusnya bahagi lagi sebab dia tak tinggal sifar. Bahagi lagi dengan 5. 22 bahagi dengan 5, okey dekat sini lah. 5 darab 4, 20. Yang terdekat dengan 22, 20 lah. Jadi, baki yang akan tinggal 2. Jadi, jawapan di atas, baki di bawah. Tulis balik dekat tempat asalnya, 4 di bawah ni. Baki 2. Okey, seterusnya. Perlukah kita stop? Belum lagi. Kita mesti dapatkan jawapan sifar. Jadi, kita bahagi lagi 4 bahagikan dengan 5. Okey, 4 bahagi dengan 5. Jadi, 5 darab berapa? 4. Tak ada kan? Jadi, kita kena darabkan dengan sifar. Jadi, dia akan dapat sifar. Jadi, baki dekat sini adalah 4. Jawapan sifar, baki 4. Jadi, kita tulis dekat bawah ni sifar. Jawapan dia, baki dia 4. Okey? Jadi, dekat sini, kita stop lah pembahagian berulang tu. Pembahagian berulang akan kamu stop bila jawapan akhir kamu bahagikan dengan 5 adalah sifar. Okey, jadi apa yang kita nak buat dengan baki di sebelah ni? Inilah jawapan yang kita perlu susun untuk dapatkan dalam asas 5. Jadi macam mana kita nak baca? Daripada atas ataupun daripada bawah? Daripada atas lah, daripada bawah ke atas. Baca daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. Okey, jadi baca daripada bawah 4. Okey, 4, 2, 2, 3. Itulah jawapan dia. Okey. Seterusnya, saya tunjuk lagi contoh. Kalau kamu tak faham lagi, untuk contoh yang pertama ni, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ambil nombor yang sama juga, 563. Okey, 563 asas 10, kita nak tukarkan kepada asas 8. Okey, kita nak tukarkan kepada asas 8, bermaksud kita kena bahagikan dengan 8 berulang kali sehingga tinggal sifar. Okey, jadi dekat sini kita kita cubalah, kita try pun boleh. Okey, kita cuba 5, 6, 3 dibahagikan dengan 8. Okey, kat sini kita buatlah garisan macam ni. 5, 6, 3 bahagi dengan 8. Jadi kita bahagi tepi lah. 8 darab berapa? 56. Okey, 8 darab 7, 56. Okey. Jadi tak ada baki, turun digit 3. 8 darab 3, 8 darab berapa? Dapat 3, tak ada. Sebab 8 pun dah besar, jadi 8 kena darab dengan sifar. Jadi baki dia akan dapat 3. Jawapan di atas, baki di bawah. Jawapan di atas, tulis di bawah nombor 5, 6, 3. Bakinya adalah 3. Seterusnya, tak sampai lagi sifar, kita bahagi lagi dengan 8. Okey, 70 bahagi dengan 8. Jadi kita bahagi lagi. 70 bahagi dengan 8. Okey, 8 kali berapa yang akan dapat hampir dengan 70? Okey, kalau 8 kali 7, 56. 8 kali 8, 64. 8 kali 9, 72. Jadi kita ambil yang paling dekat adalah 8 kali 8. Okey, 8 kali 8, 64. Jadi yang ni kamu tak ada masalah lah, tekan kalkulator sahaja. Okey. Kamu nak tahu darab tu berapa, kalau kamu lemah sifir, tekan kalkulator saja. Okey, jadi dekat sini kamu akan dapat baki dia adalah 6. Jawapan di atas, baki di bawah. Jadi jawapan dia 8, baki dia 6. Okey, seterusnya kita perlu bahagi lagi sebab jawapan tu masih lagi dalam bentuk masih lagi tidak dalam bentuk sifar. Okey, jadi kita kena bahagikan lagi dengan 8. Okey, bila kita bahagi 8, kita bahagi 8. 8 kali berapa 8? 8 kali 1. 8. Okey, baki tak ada, kosong. Jawapan 1, baki kosong. Baki kosong. Ni baki kosong. Jadi tak ada masalah. Kita tulis ya. 1 baki kosong. Okey. Seterusnya, perlu lagi dibahagikan sebab dekat sini tak nampak lagi bentuk telur ayam sifar tu. Jadi kita bahagikan lagi.
kita bahagikan lagi dengan 8. Jadi dekat sini kita bahagikan 1 bahagi dengan 8. Okey, jadi kita bahagikan 1 dengan 8. 8 kali berapa 1 tak boleh. 8 kali sifar lah. Kosong. Sifar. Jadi baki dia 1. Jadi jawapan dia sifar. Tulis kat sini. Baki dia kita tulis 1. Okey. Jadi jawapan mesti baca daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas. Jadi daripada bawah start dengan 1, 0, 6, 3. Jadi daripada asas 10 kepada asas 8 kita dapat 1063. Susah ke senang? Saya rasa senang je. Kamu praktis. Lama-lama okey. Okey, jadi saya tinggalkan contoh yang ketiga ni untuk kamu cuba buat. Okey, 873 asas 10 ditukarkan kepada asas 6. Yang ni kita bahagikan dengan 6. Bahagi berulang kali sampai jawapan akhirnya adalah sifar. Lepas tu baru kita tengok pada baki. Baki itulah jawapan yang perlu ditulis. Okey. Seterusnya cikgu nak ajar pula berkenaan dengan penukaran nombor dalam suatu asas tertentu kepada asas 10 dan kepada asas lain. Okey, maksudnya macam ni lah. Contohnya daripada cikgu nak tukar asas 2 kepada asas 8. Jadi nak tukar asas 2 kepada asas 8, kita tak boleh direct. Okey, contoh macam ni. Asas 2 kepada asas 6, kita tak boleh tukar direct. Kita kena tukar dulu perantara. Okey, asas 2 kena tukar dulu kepada asas 10. Asas 10 baru boleh tukar kepada asas 5 ataupun asas 6. Okay, jadi dekat sini cikgu ada buat summary. Asas P ni apa-apa nombor lah, 2 ke 3 ke, mesti ditukarkan kepada asas 10 dulu. Lepas tu baru kita boleh tukarkan kepada asas Q. Q tu asas popol yang kita nak lah. Okey, jadi kaedah apa yang kita guna daripada asas sesuatu asas kepada asas 10? Kaedah jadual, iaitu kita guna cerakinkan. Okey, jadual yang kau awal-awal dulu kita guna pakai balik. Lepas tu asas 10 nak tukar kepada asas nombor lain. Pembahagian berulang yang tadi cikgu dah terang. Okey. Jadi dekat sini kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh pertama ni 11101 asas 2. Dia nak kita tukarkan asas 2 ni kepada asas 5. Jadi dia ada perjalanan sikit. Okay, perjalanannya adalah asas 2 tu perlu ditukarkan dulu kepada asas 10. Okay, nak tukarkan kepada asas 10, kaedah dia guna jadual dan cerakinkan. Daripada asas 10 baru kita boleh tukar asas 5 dengan kaedah pembahagian berulang yang cikgu ajak tadi. Okey, sekarang ni kita buat step by step. Step yang pertama, asas 2 kepada asas 10 dulu. Asas 2 kepada asas 10 kita kena buat jadual. Okey, jadual yang cikgu buat ni. Okey, jadi kamu pecahkan nombor yang 11101 ni, pecahkan mengikut kolom. Selepas tu nilai tempat perlu kamu letakkan dengan 22222. Sebab apa? Dia adalah nombor dalam asas 2 dan dikuasakan daripada belakang. Kita kira daripada sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau daripada asas 2 kita nak tukar kepada asas 10, kita kena ambil digit yang atas darab dengan nilai tempat, tambah dengan digit yang kedua darab dengan nilai tempat, tambah dengan seterusnya, tambah, darab, tambah, darab. Ni yang macam cikgu buat ni. Okey, yang ni, ini adalah kita panggil cerakin. Kita cerakin. Okey, kaedah cerakin. Jadi kita tak digit atas darab bawah, tambah atas darab bawah, tambah atas darab bawah. Okey, jadi kita tambah keseluruhan ni, 1 darab 204 sini, tambah 1 darab 203 sampai 1 darab 200. Lepas tu kita tekan kalkulator. 1 darab 204 tu berapa? Tambahlah 1 darab 203 tu berapa? Sampai habis. Lepas tu hasil tambahnya kita akan dapat dalam asas 10 iaitu 29. Okey, sekejap lagi tanya, cikgu kuasa 4 tak ada dah dalam kalkulator? Okey, tak ada masalah. Kamu boleh tekan tanda simbol ni. Okey, simbol anak panah ke atas. Jadi kalau 204 kamu tekan digit 2, tekan simbol ni, lepas tu tekan 4, tekan sama dengan, insya-Allah kamu akan dapat. Okey. Jadi itu step yang pertama, baru kita dapat asas 2 kepada asas 10. Dia nak kita dapatkan kepada asas 5. Jadi daripada asas 10 ni kita dapat nombor dia 29 asas 10. Daripada sini baru kita guna 29 asas 10 ni tukar kepada asas 5. Okey, jadi dekat sini kaedah
Seterusnya, step yang kedua, kita ambil 29, kita mesti bahagikan dengan 5. Kenapa bahagi dengan 5? Sebab dia nak dalam asas 5. Okay? Jangan kamu ambil 110101 tu, tulis dekat sini. Okay? Itu asas 2. Jadi daripada asas 2 tadi, kamu dah tukar kepada asas 10 dah ni. Asas 10 tu yang kamu letak untuk step yang kedua. Okay? Jadi 29 dibahagikan dengan 5. Bahagi mesti berulang kali sehingga dapat jawapan sifar. Okey, kena ingat. Jadi kita bahagi dulu 29 bahagi dengan 5. 5 darab berapa? 29 yang terdekat 5 darab 5. 25. Jadi baki 9 darab 5, 4. Jadi jawapan atas baki bawah. Jawapan atas tulis di bawah 29 ni lah 5. Baki tulis di tepi 4. Okey, seterusnya 5. Boleh stop ke? Tak boleh lagi. Selagi tak nampak sifar, jangan stop. Jadi 5 ni kita bahagi lagi dengan 5. Okey, 5 darab 1, 5. Baki dia sifar. Jangan risau kalau baki tak ada nombor lain, sifar tu tulis sahaja. Jadi jawapan di atas, baki di bawah. Tulis jawapan di atas ni 1, baki di bawah 0, sifar. Okey, yang ni bahagi. Okey, seterusnya 1 ni kita kena bahagi lagi dengan 5. Bahagi lagi dengan 5 untuk dapatkan sifar. Okey, kita bahagi lagi 1 bahagi dengan 5. 5 darab berapa 1? 5 darab sifar lah sebab 5 tu besar kan. Jadi kita tak boleh nak letak sifar. Kita tak boleh nak letak 5 darab 1, 5. Okey, baki 1. Jadi jawapan di atas, baki di bawah. Kita tulis balik dekat sini sifar. Jawapan di atas tu sifar. Baki dia 1. Jadi perlu tak kita stop sekarang ni? Yes, perlu sebab jawapan dekat sini dah sifar. Okay? Jadi, jawapan yang asalnya kamu kena ambil dekat bahagian baki. Okay? Bahagian baki nak baca daripada mana? Atas ke bawah? Semestinya daripada bawah naik ke atas. Jangan silap. Bawah naik ke atas. Jadi 104. Jadi tulislah jawapannya 104 asas 5. Okay? Jadi sampai sini sahaja cikgu terangkan untuk bab asas nombor. Nanti kita jumpa lagi untuk next class. Okay? Jadi saya harap kamu ulang tengoklah apa yang saya dah terang ni sebelum kamu buat latihan. Okay? Nanti cikgu akan bagi latihan dan mesti cuba buat. Sebab apa? Matematik memang cikgu akan cakap berulang kali. Kalau kamu faham apa yang cikgu explain dalam video ni tapi kamu tak buat latihan, confirm tak dapat nak jawab dengan baik. Okey? Jadi, cikgu harap kamu boleh dapatlah pembelajaran yang kita belajar hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.